Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Nur Humairah binti Muhammad Sahanizan. Nombor matrik 054109. Okey, saya akan menceritakan tentang assignment sejarah perundangan Islam yang mana saya ambil tajuk besarlah, tajuknya adalah sedekah. Okey. Sedekah definisi sedekah sedekah ataupun sedekah adalah daripada perkataan bahasa Arab iaitu sedekah yang bermaksud benar. Sedekah makna syarak. Sedekah pula adalah pemberian suatu kepada orang yang memerlukan dengan tujuan mahu mendekatkan diri kepada Allah. Jadi apabila merujuk keimanan maupun keyakinan janji kepada Allah, sudah tentu di sana memerlukan pembuktian iaitu menginfakkan harta di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Makna sedekah memang sering menunjukkan makna yang memberikan harta untuk hal tertentu di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana yang terdapat dalam ayat Al-Quran, di antaranya adalah berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, la khairu fil kasirin min najwahum illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa man yaf'al zalika ibtigha'a mardatillahi fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Maksudnya, tidak ada kebaikan pada banyakkan bisikan-bisikan mereka kecuali bisikan-bisikan orang yang menyuruh sedekah atau berbuat amal kebaikan dan mendamaikan antara manusia dengan siapa yang berbuat demikian dengan maksud mencari keridaan Allah. Tentulah kami akan memberikan kepadanya pahala yang amat besar. Daripada surah An-Nisa ayat 114. Bentuk-bentuk sedekah jariah. Daripada Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, maksudnya, sesungguhnya yang didapati oleh orang yang beriman dari amalan dan kebaikan yang dia sering lakukan setelah dia mati adalah, apa yang ditinggalkan adalah ilmu yang dia ajarkan dan dia telah sebarkan, anak yang soleh yang dia telah tinggalkan, mushaf Al-Quran yang dia telah wariskan, masjid yang dibina, rumah Bani Ibnu Sabil iaitu musafir yang terputus perjalanan yang dia telah bina, sungai yang dialirkan, dan yang terakhir adalah sedekah yang dia keluarkan dari harta ketika dia sihat dan hidup. Okey guys, sini saya akan ceritakan sedikit apakah kelebihan dan kebaikan apabila kita bersedekah. Yang pertamanya, kita dapat memperkuatkan keimanan dan kita dekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Dengan bersedekah juga kita dapat dekatkan diri kepada Allah kerana kita akan sangat menyayangi golongan hamba-hambanya. Kita rasa kesian, kita nak bantu mereka. Okay. Yang kedua, mendapat ganjaran pahala. Setiap amal kebaikan yang dilakukan dengan ikhlas pasti akan diberikan ganjaran yang baik. Yang ketiga, bertambah rezeki. Okay. Pasti Allah akan turunkan rezeki yang melimpah ruah apabila kita ni berkongsi kelebihan apa yang kita ada kepada orang lain. Yang keempat, rasa bersyukur. Rasa syukur adalah apabila kita katakan ucap berterima kasih kepada Allah dengan apa yang kita terima sepanjang kita hidup. Dengan cara kita ni bersyukur, kita sedekah, kita berkongsi rezeki dengan orang lain. Okay, seterusnya saya akan ceritakan sedikit peristiwa antara contoh amalan sedekah jariah dalam sejarah perundangan sebelum ni. Okay, kalau kita lihat daripada sejarah yang panjang, Islam telah menggalakkan umatnya untuk sedekah ataupun berwakaf dengan menginfakkan sebahagian harta. Maka lahirlah ramai yang berhati mulia dan pemurah menginfakkan sebahagian hartanya. Antaranya, Saidina Uthman membeli dan menginfakkan telaga rumah. Telaga yang dikenali sebagai Telaga Uthman, dia asalnya dimiliki oleh orang Yahudi yang mana orang Yahudi ni menjualnya kepada orang Muslim. Imam Al-Aini menukilkan daripada Al-Qalbi bahawa umat Islam ketika itu biasanya membeli air dari telaga tersebut dengan harga 1 dirham, iaitu bersama dengan 1 kantung air, sebelum Saidina Uthman membeli dan mewakafkan kepada kaum muslimin.
Sewaktu Rasulullah SAW sampai di Madinah, tidak ada air yang lazat untuk diminum kecuali dari air telaga itu. Jadi Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membeli telaga air rumah ini dan mewakafkan airnya kepada orang Islam, dia akan diberikan pahala berdasarkan setiap timba air yang disedekahkan itu. Dan kelak dia akan meminum air dalam syurga. Menurut riwayat Ibnu Abdul Adbar dalam Al-Isti'ab fil Al-Ma'rifat Al-Asbab, Sayyidina Uthman bin Affan telah menawarkan untuk membeli telaga itu, tetapi di sebaliknya Yahudi bersetuju untuk menjual separuh daripada harganya, iaitu harga 12,000 dirham. Giliran untuk ambil air secara berselang-seli juga turut dipersetujui. Maka pada hari giliran Sayyidina Uthman bin Affan, semua orang Islam telah mengambil air secara percuma untuk bekalan selama 2 hari, supaya mereka tidak perlu membeli air daripada orang Yahudi pada keesokan harinya. Melihat keadaan ini, Yahudi telah menyedari bahawa perniagaannya sudah mula jatuh, lalu menawarkan untuk menjual kesemua telaga itu kepada Sayyidina Uthman dengan tambahan sebanyak 8,000 dirham. Jadi totalnya adalah bernilai 20,000 dirham keseluruhannya. Telaga ini masih wujud sehingga hari ini. Telaga ini terletak kira-kira 1 kilometer daripada Masjid Al-Qiblatain, iaitu di Jalan Abu Bakar As-Siddiq. Kini ia diletakkan di bawah jagaan Kementerian Air dan Pertanian Arab Saudi.